Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya hari ini ada berita panas. Langkah terdesak mereka-mereka yang begitu begitu risau akan kehilangan kuasa. Dikabarkan jawatan Timbalan Perdana Menteri akan disandang oleh salah seorang daripada menteri daripada UMNO, dan juga dikabarkan beberapa orang lagi menteri dari kalangan UMNO akan dilantik menjadi menteri. Mungkin juga ada seorang yang akan digugurkan. Namun ini antara langkah terdesak bagi mempertahankan kerajaan Perikatan Nasional. Mereka memberi tawaran supaya MP-MP, terutamanya menteri-menteri dan timbalan menteri Kabinet Perikatan Nasional, tidak menarik diri daripada memberikan sokongan terus kepada Tan Sri Mahyudin ataupun Midin, suka hati dia lah. Inilah tuan-tuan keadaan yang berlaku hari ini. Dan saya yakin saudara, walaupun menteri-menteri kita ni sudah pun berikrar akan menarik diri sebaik saja Presiden UMNO memberikan arahan, namun dengan kedudukan semasa, dengan terbitnya video di antara Datuk Seri Anwar dan juga Datuk Seri Zahid, rakaman audio ini sudah pasti akan digunakan sebagai alasan oleh menteri-menteri kita ni untuk menerima tawaran-tawaran ini dengan menggunakan alasan bahawa mereka tidak yakin kepada kepimpinan Presiden. Saya nak beritahu satu saja. Hari ini akar umbi buat keputusan, bukannya Presiden UMNO buat keputusan. Akar umbi UMNO memutuskan bahawa mereka mahu kita menamatkan kerjasama dengan Bersatu pada pilihan raya umum yang ke-15, dan mereka telah memberi mandat kepada Presiden UMNO untuk memilih tarikh yang sesuai. Pilih tarikh je. Bukan mengeluarkan arahan ataupun arahan atas kapasiti dirinya sendiri. Tidak. Beliau hanya melaksanakan apa yang telah pun diputuskan oleh perwakilan UMNO. Jadi alasan bahawa tidak yakin dengan kepimpinan UMNO nak digunakan untuk menerima jawatan, untuk kekal dalam jawatan, untuk terus menjadi barual kepada Muhyiddin, amat tidak boleh diterima sama sekali, tuan-tuan. Memang tak boleh diterima sama sekali. Saya nak beritahu hari ini rakyat begitu marah bila UMNO bukan main sembang lebat. Ketika Perhimpunan Agung UMNO, para perwakilan dah berikan mandat supaya menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi sehingga hari ini belum lagi ada arahan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO. Itu baru belum keluar arahan, orang dah marah, tuan-tuan. Orang dah marah. Cuba bayangkan saudara, belum keluar arahan pun orang dah marah. Cuba bayangkan bila kita punya kepimpinan dan MP-MP kita yang sebelum ini hanya menteri biasa ataupun menteri kanan, selepas ini menjadi Timbalan Perdana Menteri. Apa orang akan kata? Orang akan kata kita ni gila kuasa, ditawar dengan jawatan, lupa apa yang telah pun dipersetujui oleh para perwakilan. Sama juga, ada dua lagi yang akan diangkat menjadi menteri, sekurang-kurangnya. Antara orang yang menyokong kuat Muafakat Nasional, dan seorang lagi seperti biasa tuan-tuan, barual kepada Muhyiddin, iaitu Syahidah Kasim. Dijangka akan diangkat menjadi
menjadi menteri penuh. Tuan-tuan, apa orang akan kata dikala kita suruh kalian meletakkan jawatan menteri, timbalan menteri, pengurusi GLC, board of director, tiba-tiba kita pula akhirnya menerima pula jawatan baru. Jadi itu sebab saya minta sahabat-sahabat UMNO yang cuba disogok oleh pihak-pihak tertentu, gunalah kebijaksanaan. Kalau kamu dapat pun jawatan ni, saya nak beritahu, kamu dapat jawatan daripada seorang yang telah pun kehilangan majoriti di dalam parlimen. Kalau kamu terima pun jawatan ni, kamu terima jawatan daripada seorang yang pelantikan dia, proses angkat sumpah dia tidak sah dari segi undang-undang kerana menggunakan nama samaran. Saya beritahu dengan tuan-tuan, perkara ini saya yakin akan dibincangkan oleh mesyuarat Majlis Raja-Raja tidak lama lagi. Sepatutnya itu hari bulan 2, dan sekarang ni akan dilaksanakan lebih kurang dalam 22 atau 26 hari bulan 4 ini. Dan saya yakin Raja-Raja Melayu sudah pun mendapat gambaran yang jelas tentang apa yang berlaku di bawah. Raja-Raja Melayu mendengar feedback daripada rakyat Malaysia yang menyampaikan feedback mereka dalam pelbagai bentuk. Ada yang komen di ruang komentar Facebook, ke bawah duli tuanku yang di Tuan Agong. Ada yang teks, ada yang memberikan ucapan-ucapan melalui media sosial mereka, macam-macam cara. Jadi sewajarnya tuan-tuan, dengan apa yang telah pun dimaklumkan oleh rakyat kepada ke bawah duli tuanku, saya yakin dalam mesyuarat raja-raja yang akan berlangsung pada bulan ini, satu keputusan yang drastik sudah pasti akan diambil. Kerana sekiranya tidak ada apa yang dilakukan oleh pemerintah kita dikala rakyat sedang sengsara, dikala rakyat merayu supaya ke bawah duli tuanku menyelamatkan kita daripada kebobrokan yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin. Saya bimbang takut orang hilang kepercayaan. Saya bimbang takut orang give up dengan institusi diraja. Jadi kita kena pastikan bahawa Raja-Raja Melayu dan juga ke bawah duli yang di Tuan Agong akan buat yang terbaik demi rakyat. Kerana kami semua adalah rakyat tuanku. Kita mengharapkan tuanku dapat memberikan yang terbaik buat kami semua, insya-Allah. Jadi itu mukadimah saya pada malam ni. Saya persilakan sama Ustaz Lu, Saudara Pablo, untuk mulakan. Hello, Assalamualaikum Datuk. Hello. Waalaikumsalam. Datuk, hari ini nampak ada kekecohan sikit di Mahkamah Rayuan berkenaan kes Datin Rosmah. Ni Datuk cerita nasi apa masalah? Okey, selama hari ini untuk makluman tuan-tuan, kita ada Peguam Negara, kita juga ada DPP. Kebanyakannya kes yang berprofil tinggi macam kes Datuk Seri Najib, kes Zahid, kes Datin Seri Rosmah, semuanya sepatutnya dihandle oleh Peguam Negara. Kalau Peguam Negara tidak mau handle, dia akan suruh DPP untuk buat. Tetapi dalam Kerajaan Pakatan Harapan, mereka membayar pihak luar untuk memainkan peranan sebagai pendakwa, pendakwa kanan. Dan dalam konteks kes Datin Seri Rosmah, mereka menggunakan Gopal Srira, orang yang digunakan dalam kes SRC International. Orang ni juga digunakan dalam kes yang melibatkan saya, yang nak dipenjarakan saya kerana saya membuat laporan polis ke atas Amhari, dan juga kes yang melibatkan Datin Seri Rosmah. Persoalan dia hari ini,
Peguam Datuk Seri Rosmah telah meminta supaya ditunjukkan surat lantikan. Benda ni dah beberapa kali diulang. Tetapi mereka menggunakan pelbagai dalih. Tak nak bagi, cakap ada tapi tak nak tunjuk. Cakap ada, bila dia asap kata okey, dia tunjuk dekat hakim saja. Akhir sekali barulah diketahui bahawa hari ini Rupa-rupanya selama hari ini Gopal Sri Ram bertindak sebagai pihak pendakwaan tanpa surat pelantikan daripada Peguam Negara Tommy Thomas. Sebab kes ni bermula pada tahun 2018. Sewajarnya kes ini yang melantik Gopal Sri Ram ialah Tommy Thomas. Tahu tak siapa sebenarnya yang melantik Gopal Sri Ram? Idrus. Idrus baru saja dilantik menjadi Peguam Negara. Betul tak? Jadi maknanya dalam erti kata yang mudah, sepatutnya kes Datin Sri Rosmah ini sama ada dibuang kes atau mesti dibicarakan semula. Inilah tuan-tuan apa yang berlaku dalam Mahkamah Law of the Jungle. Tempat lain tak berlaku benda ni. Tetapi hanya di Malaysia ianya berlaku. Jadi saya mengharapkan pihak mahkamah sedar bahawa dunia sedang memerhati mereka. Setiap tindak tanduk mereka dan kegagalan mereka untuk berlaku adil. Bukan hanya perlu berlaku adil, mereka mesti dilihat adil. Kalau mereka gagal berbuat demikian, imej institusi kehakiman seperti mana yang mahu dibersihkan oleh Tengku Maimun sudah pasti akan menjadi lebih calar. Lebih calar. Cukuplah dengan video BK Linggam yang mendedahkan bagaimana hakim-hakim di Malaysia zaman Mahathir dulu boleh diatur. Cukuplah dengan kes yang melibatkan Ketua Hakim Tan Sri Richard Malanjut. Bagaimana seseorang boleh dipindahkan sesuka hati. Richard Malanjut dilantik menjadi Ketua Hakim Negara. Perkara pertama yang dibuat, dia pindahkan hakim yang mengendalikan kes Datuk Seri Najib. Dia ambil hakim yang tak ada pengalaman dalam kes jenayah, Nazlan, untuk mengadili kes jenayah Datuk Seri Najib. Macam mana hakim baru boleh mengambil kes yang begitu berprofil tinggi? Itu pun penuh dengan tanda tanya. Begitu juga zaman Richard Malanjut. Bila mana Hakim Datuk Hadariah telah membuat keputusan untuk melepaskan dan membebaskan Lim Guan Eng dalam kes banglo yang bernilai 4.27 juta dijual kepada Lim Guan Eng oleh Pang Likun dengan hanya 2.8 juta. Apabila Lim Guan Eng telah pun meluluskan pindaan status tanah yang dimiliki oleh Magnificent Emblem, iaitu syarikat yang dimiliki oleh Pang Likun. Dia pindah status tanah. Kemudian dia didakwa, pihak pendakwaan ada 60 saksi pendakwaan, 25 dah dipanggil, 35 lagi belum dipanggil. Walaupun Peguam Negara dah letak peguam dia sendiri menjadi Peguam Negara, Tommy Thomas. Ketua Hakim Negara pun dah letak dia punya Ketua Hakim sendiri, Richard Malanjut, yang selepas saja bersara terus naik sepentas dengan pemimpin DAP berkempen di Sabah baru-baru ni. Lepas tu dia angkat pula oleh Mahathir untuk menjadi Board of Director syarikat yang dimiliki oleh apa dipanggil, berjaya, Tan Sri Vincent Tan. Nampak sangat. Dan kita pun belum lupa bila mana Mohsin Latif telah memfailkan supaya dilakukan semakan ke atas keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Hadariah.
semakan itu pagi itu sepatutnya didengar oleh Hakim Datuk Abdul Karim di Pulau Pinang. Tetapi pagi itu datang arahan yang meminta supaya Datuk Abdul Karim ditukar dengan Datuk Hadariah sendiri. Cuba bayangkan, Datuk Hadariah mendengar semakan semula keputusan yang dibuat oleh Datuk Hadariah. Hanya dalam Law of the Jungle Malaysia benda ni boleh berlaku. Undang-undang negara lain tak ada macam ni. Itu sebabnya kita tak terkejut. Orang yang telah pun didedahkan oleh Tan Sri Apandi sebagai manusia yang telah mengarahkan, telah meminta Tan Sri Apandi untuk memenjara dan mendakwa Datuk Seri Najib dengan alasan sebab ramai orang tak suka dia. Orang yang tak tahu undang-undang macam ni hari ni menjadi ketua pihak pendakwaan dalam kes Datuk Seri Najib, dalam kes saya, dalam kes yang melibatkan siapa nama? Datuk Seri Rosmah Mansor. Jadi macam mana? Itu sebab saya cakap, saya tidak yakin bahawa Datuk Seri Najib akan mendapat keadilan. Begitu juga dengan Datuk Seri Rosmah, begitu juga dengan Datuk Zahid, Datuk Ahmad Maslan, Datuk Aziz Rahim, Datuk Seri Bom Mokhtar. No way they will get a fair trial. Okey. Okey, Datuk. Sementara itu juga di Mahkamah Rayuan hari ini Peguam Datuk Seri Najib Razak berkata Najib Razak menjadi mangsa pendakwaan terpilih dalam kes rasuah 40 juta SRC International. Ini berkaitan kes notis merah untuk menangkap bekas pengarah SC Subuh Yassin, bekas CEO SRC Nick Faizal dan seorang individu yang dikenali sebagai Rizwan Adam Shah. Ketiga individu dah keluar dari Malaysia selepas Pakatan Harapan mengambil alih. Subuh dah keluar? Dah keluar. Selepas apa? Selepas Pakatan Harapan dia dah keluar, tapi lepas tu dia masuk balik. Nick Faizal tak dapat. Nick Faizal adalah saksi utama dan sebenarnya suspek utama sepatutnya. Jolo saksi utama dan sepatutnya menjadi suspek utama. Sebab this is the main culprit.
perbelanjaan saya. Dia paksa saya untuk ingat. Kita nak tengok dia boleh ingat tak 20 direct nego yang dia berikan kepada sebuah syarikat. Tunggu. Tengok dia boleh ingat. Itu masa kita tak ada kuasa. Tapi kalau kita dah ada kuasa nanti, tunggulah. Orang-orang yang salah guna kuasa ni semua kita akan hadapkan ke muka pengadilan. Jangan ingat dia orang boleh selamat. Silat-silat hari bulan, dalam mesyuarat majlis raja-raja ni, akhirnya memutuskan bahawa Muhyiddin sudah pun disqualified sebagai Perdana Menteri. Mungkin kita akan ada Perdana Menteri interim. Masa tu kena ingatlah. Kena ingat. Okey. Ya, Datuk, hari ni pula Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin memberi gambaran tidak takut berdepan tindakan undang-undang sesudah tindakan RUS tidak meluluskan pendaftaran parti muda. Dia diminta mengulas tindakan muda memberi 7 hari kepada beliau. Kenapa dia nak takut dengan tindakan undang-undang? Kau rasa dia perlu takut tak dengan tindakan undang-undang? Kalau undang-undang di tangan dia. Dia Menteri Dalam Negeri. Polis di tangan dia. Kan? Yeah. Dia di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Sebuah kerajaan yang memegang hakim, memegang peguam negara, memegang semua institusi. Itu sebab dia confident. Tak ada kes pun boleh ada kes. Ada kes pun dia boleh lepas. Law of the jungle. Dia tak perlu takut. Tak boleh. Tak ada. Dia tak perlu takut. Okey. Okey, sementara tu Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dia kata rakyat seronok dengan perubahan yang dibawa oleh Perikatan Nasional. Tak komen sikit apa dia seronok tu? Tak apalah, kita tak payah komen lah Tuan Ibrahim. Kita komen ulama' lebih-lebih pun tak boleh juga. Okey. Tapi rasanya orang bawah-bawah pun boleh nilai seronok ke tak seronok. Okey, semalam Datuk ada mesyuarat MN lah Datuk. Ya. Antara UMNO dan PAS Datuk. Kau pakai baju MN lagi ni. Nampak? Nampaknya mereka bersetuju MN terus dimantapkan kemerdekaan. Sekarang dengan usul yang diluluskan semasa PAU 2020 yang diadakan baru-baru ni Datuk. Macam mana? Minta komen sikit Datuk. Ada yang cakap minta Arab bayarkan, nak beritahu. Nak beritahu. Ada jugalah yang minta supaya saya buat tabung untuk Datuk Seri Najib. Saya nak beritahu, jumlah yang perlu dibayar ini bukan 1.7 juta. Kalau 1.7 juta, kita buat tabung, insya-Allah. Hari ni dapat. InsyaAllah beberapa hari kita boleh dapat. Dan bukan juga 170 juta. Kalau 170 juta, minta tolong dengan Pak Arab sana, Pak Arab sini, kawan-kawan yang pernah senang zaman BN, mungkin boleh dapat. Tapi kalau 1.7 bilion, 1,700 juta, kau kumpul 7 keturunan pun tak dapat. Betul. Okey. Berkenaan MN Datuk. Ya. Mereka adakah benda ni masih lagi wujud ke tak wujud Datuk? Saya pun agak confused kan Datuk ni. Semalam Kita jangan confuse. Sekarang ni PAS kalau boleh dia nak dua-dua. Suami pertama dia nak, suami kedua pun dia nak juga. Tapi dia ada time limit. Kan? Bila berhadapan dengan pilihan raya nanti, dia tak boleh pilih. Dia tak boleh tak boleh kata dia nak dua-dua. Dia kena pilih salah satu. Sebab yang pasti UMNO tidak akan bersama dengan Bersatu. Kecuali kalau usaha Muhyiddin untuk mengangkat Isyamuddin, KJ, Anwar Musa,
Syed dan Kasim semua untuk mengambil alih parti kita berjaya, maka kita akan agih kursi yang sepatutnya kita bertanding, sebahagiannya kita bagi kepada Bersatu. Jadi bila itu berlaku, maka muafakat nasional tu dia akan jadi untuk milik semua lah. Bukan UMNO dengan PAS saja. Dan Anwar Musa pun pandai. Hari ni dia buat cerita konon-kononnya ada satu pihak telah register muafakat nasional di bawah Perbadanan Harta Intelek. Dah di trademark. Ada satu orang nama dia duduk di Betul Pahat, telah trademark, dan orang ni pula sedia nak bagi MN ni kepada Anwar Musa. Seronok jalan cerita tu, Jalan cerita tu cukup cantik. Macamlah kita bodoh tak boleh fikir. Tak apalah. Kalau dia muafakat nasional ni dah berada di tangan dia, pakailah. Itu sebab Dato' Zahir, seperti mana yang Anwar Musa cakap, dia tak nak registerkan muafakat nasional. Sebab apa kita nak registerkan muafakat nasional? Pengundi-pengundi kita semuanya dah biasa undi Barisan Nasional. Kalau tiba-tiba kita hari ni bertanding atas tiket muafakat nasional, hancur. Ramai orang tak pernah nampak muafakat nasional. Kalau bertanding atas tiket UMNO, okey lagi, Itu sebabnya mereka mahu kita masuk menyertai Perikatan Nasional. Sebab kalau kita menyertai Perikatan Nasional, semua orang pakai logo Perikatan Nasional. Jadi orang yang lama yang dah biasa mengundi Barisan Nasional ni, mereka tidak perlu, mereka mencari Barisan Nasional macam kat Sabah kan, dia cari Barisan Nasional tak ada. Jadi yang nampak mirip dengan Barisan Nasional, Perikatan Nasional, dia pakarlah Perikatan Nasional. Itu yang boleh menang. Berapa kursi? 11 ke 14? 11 kursi ya? Perikatan Nasional menang. Itu punca dia. Okey, jadi benda ni masih ada. Walaupun yalah, kalau ikut keputusan perwakilan, mereka tidak mahu lagi UMNO bekerjasama dengan Bersatu. Tapi kalau perwakilan yang akan datang ni dalam pemilihan parti silap buat keputusan, angkat Barua Muhyiddin ni menjadi pemimpin UMNO, maka sudah pastilah kerjasama dengan Bersatu ni akan berterusan. Ya. Datuk, dalam Mahkamah Rayuan juga hari ini memberi peringatan kepada pasukan peguam Datuk Seri Najib agar tidak mengulangi hujah sama dalam rayuan kes SRC International ni, Datuk. Apa yang maksud dia? Aisyah beri hujah yang sama je ni? Itu kena tanya hakim lah. Itu kena tanya hakim. Tidak, saya rasa hujah dia kadang-kadang bila bertanya tak ada jawapan. Contohnya macam Jelo. kita minta supaya diberikan surat menunjukkan bahawa Gopal Sriram telah dilantik menjadi pendakwa kanan. Macam dalam kes Datuk Seri Rosmah, tak dapat diberikan. Ditunda, pelbagai alasan. Last kali baru tahu memang tidak ada surat pelantikan daripada Tommy Thomas. Jika undang-undang tak sah tu. Memang tak sah, sepatutnya kena retrial atau buang kes. Kau dah nyanyi Datuk Najib, takkan isteri dia pun kau nak nyanyi lagi. Diorang ni bodoh sangat lah. Betul. Bodoh sangat. Cuba kau bayangkan Datuk Seri Rosmah, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah duduk penjara. Kalau BN ni sama bodoh macam Perikatan Nasional, Datuk Seri Wan Azizah pergi buat demonstrasi, langgar akta polis, dia dakwa Datuk Seri Wan Azizah.
So dua-dua orang duduk dalam penjara. Kau rasa BM boleh menang pilihan raya tak? Tak. Tapi kebodohan Kerajaan Perikatan Nasional ni dengan Pakatan Harapan, ini yang menyebabkan orang makin lagi marah. Kezaliman yang melampau, tak ada had. Dia ingat macam dia boleh menongkat langit sampai bila-bila. Dia ingat dia akan berkuasa sampai bila-bila. Dia tak tahu bahawa dengan kehendak Allah Ta'ala, dia orang pun boleh jatuh. Kalau dia tak sempat menerima balasan, ada kemungkinan besar anak dia pula nanti yang akan menerima akibat daripada apa yang mereka lakukan kepada orang lain. Mungkin Dato' Seri Najib bukan seorang yang pendendam, tetapi kena ingat, bukan Dato' Seri Najib seorang yang dianiaya. Ramai yang dianiaya. Bukan semua pemaaf. They might forgive, but they will never forget. Itu jangan lupa tu. Okey. Okey. Wan. Okey. Okey Dato', mengenai isu sentuh sikitlah isu audio Zahid dengan Anwar Ibrahim itu. Nak sentuh apa lagi? Tak, dia masing-masing ada yang menuduh, ada yang mempertahankan, ada yang menindakkan tu kan. Boleh tak perkara itu dibuktikan melalui forensik audio ke saintifik ke apa benda lah. Itu yang sebenarnya bahaya dia. Sepatutnya orang macam Anwar Ibrahim ni, dia kena bijaksana. Dulu, apa punca dia akhirnya dihadapkan ke mahkamah? Pasal dia telah memanggil pihak polis, dia buat laporan polis, dia minta supaya Forensik. dakwaan ke atas diri dia, tuduhan yang dibuat oleh Umi Hafildah disiasat polis. Dan bila polis menyiasat, polis bukan hanya menyiasat Umi Hafildah, polis juga menyiasat adakah dakwaan Umi Hafildah tu betul ataupun tidak. Dan akibat daripada siasatan tu sampai ke tahap mencari kebenaran, maka akhirnya apa yang berlaku? Anwar yang kena. Itu sebab saya cakap, kalau misalnya, kalau saya lah, saya akan cakap, apa masalah kalau Anwar telefon aku? Aku Presiden Parti UMNO, Anwar Presiden PKR. Dia nak ucap tahniah, tak boleh. Lagipun aku dah lama berikan sokongan pada Muhyiddin. Bagi bunga, dibalas tai. Bagi kepercayaan pada parti kecil jadi Perdana Menteri, akhirnya dia tikam kita, dia backstab kita, dia nyaya kita, duit kita ditahan, pemimpin kita disumbat dalam penjara. Takkan aku nak terus kerjasama dengan orang macam ni? Sekarang Anwar ready nak sokong aku jadi Perdana Menteri. Kenapa aku tak boleh kerjasama dengan Anwar? Patut jawab macam tu. Kalau Datuk Zahid kata Anwar nak sokong dia jadi Perdana Menteri, orang boleh terima lah. Tak ada masalah. Orang tak boleh terima kalau Anwar jadi Perdana Menteri, sedangkan dia ada 36 kursi, kita 38 jadi timbalan Perdana Menteri. Macam ni geng-geng baruah ni nak buat. Dapat campur 3 tu. Satu. 38 campur 3. Campur dengan dua MCA, Satu MSC. 1 MIC, 43. Patut kita nak jadi Perdana Menteri. Itu sebab kenyataan saya simple. Kalau Zahid kerjasama dengan Anwar, kita Perdana Menteri, Datuk Zahid Perdana Menteri, Anwar timbalan. Aku sokong 100%. Kita jangan ni. Kena ingat satu. Anwar pun pernah dianiaya dengan orang tua puaka tu. Datuk Najib pernah aniaya dengan orang tua puaka tu.
Semua kena. Semua orang kena nyayang dengan orang tua paka. Asyik dia je kenakan kita, asyik dia je tipu kita. Barwa dia, si Muhyiddin ni pun tipu kita. Sekali-sekala kau tak ada rasa nak balas balik. Tipu dia orang ni. Bukan tipu lah. Maknanya, kita bergabung, kita lanyak lah dia orang. Ya. Apa susah sangat? Yang penting kena bercakap benda yang betul. Ya. Kan? Kalau nafikan, lepas tu cakap nak buat report polis. Bila cakap nak buat report polis ni, engkau orang ni ada akal ke tak ada akal? Polis ni bawa siapa? Dia masalah. Bawa Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin ni siapa? Dia naik dalam politik pun pasal gunakan rakaman perbualan isteri dia dengan Anwar. Betul ke tak betul? Bila polis siasat, kau rasa boleh dapat benda betul? Kalau Hamzah jadi Menteri Dalam Negeri? Tak mungkin. No way. Sampai hari ini video Azmin Ali tu. Video Azmin Ali tu. Boleh disahkan tak itu Azmin Ali? Padahal aku dah bawa pergi forensik dekat Jakarta. Aku dah bawa pergi Birmingham, UK. Okey. Pakar forensik kata memang sah. Itu Azmin Ali. Sama macam gambar yang aku bagi, gambar Azmin. Itu jugalah Haziq. Sama macam gambar Haziq yang kita bagi. Ada tindakan yang ambil? Tak ada. So buat apa kita masuk perangkap Hamzah? Hamzah nak tu lah. Dia nak engkau report polis. Kenapa Anwar Ibrahim tak fikir benda tu? Tak, Anwar Ibrahim fikir kan. Ini aku meletakkan diri aku pada tempat dia. Okey. Dia fikir kalau dia report polis, polis akan siasat. Siapa yang merakam benda ni? Sebab nak merakam Dia dapat urusan. orang punya perbualan telefon mesti mendapat kebenaran daripada peguam negara. Confirm tak ada kebenaran. Tapi sekarang ni, who is in power? Bila dia in power, sudah pasti dia tak akan siasat yang itu. Dia akan siasat benda yang memudaratkan kita, bukan memudaratkan dia. Kau ada tengok aku pergi buat laporan polis lagi ke? Dah lama dah aku tak buat. Ya. Kan? Tak menjadi polis. Habis kuat buat seorang je. Kan? Selagi polis kita ni tak boleh dibebaskan menjadi alat politik. Kau ingat orang polis semua suka? Kalau kau tanya dengan Hamid Badu pun dia tak suka bro. Kan? Sentiasa diperalatkan. Apatah lagi pegawai-pegawai lain? Semua tak suka. Okey. Seorang suka lagi peluk. Ha? Lagi peluk. Okey. Okey, jelas Okey Datuk. Sekarang ni Datuk Seri Najib tengah membuat rayuan di lembaga rayuan LHDN. Betul. Ya. Kan? Sekiranya lah, maknanya sekiranya rayuan tu ditolak tu jadi Datuk Seri Najib akan jatuh muflis lah. Dan dia tidak akan layak untuk menjadi members of parliament dan atau bertanding pada masa akan datang lah. Jadi dia juga adalah orang besar berempat, orang kaya Indra Shah Bandar tu. Adakah gelaran itu juga turut akan ditarik balik tu? Bukan anak dia tu. Tak, maksudnya dia ditarik. Tak boleh pegang jawatan apa pun. Kalau muflis ni sepatutnya pakai selipar. Semua aset-aset semua sekali akan dirampas, diletak di bawah Jabatan Insuransi. Okey tu. Ada tak kemungkinan besar sekiranya Datuk Presiden UMNO memutuskan penarikan diri setelah diberi mandat masa PAW itu, keputusan LHDN ni boleh berubah? Maksudnya selepas diberi mandat oleh Yalah. perwakilan, Dia masalah dia, perwakilan bagi mandat. ya,
sepatutnya cepat-cepatlah. Cepat dia buat. Okey. Cepat-cepat dia buat. Kalau cepat-cepat dia buat, banyak benda yang akan selamat. Lagi lambat dia buat, banyak orang akan kena. Apa sebab tu dia tak boleh Ini kita tak tahulah apa perancangan dia. Kan? Kalau dia jalan betul, tak ada jadi sini. Betul tak? Saya tak tahulah apa yang dia fikir. Agak kecewa lah kan. Kalau dia fikir pasal masa depan negara kan. Kita komen pun tak guna lah. Benda dah jadi bubur. dah jalan. Tapi ada masa dalam tempoh rayuan ni boleh. Kalau anda kata besok lusa, mungkin tempoh Andai kata, mungkin rayuan andai tu- kata kalau kerajaan berubah lah. Yalah. Kerajaan zalim ni, dia akan buat apa saja untuk melumpuhkan kita. Terutamanya melumpuhkan Datuk Seri Najib. Kerana hari ini dari segi sokongan akar umbi, nombor 1 Datuk Seri Najib. Kan? So macam mana pun dia kena bagi mati Datuk Seri Najib. Lepas tu orang yang tak mau dengar cakap dia. Macam Datuk Zahid tak mau dengar cakap dia. Ni pun dia akan bagi mati. Kan? Dia akan penjarakan Datuk Zahid. So sebenarnya kalau diorang ni rasanya diorang pun tahu kan. Lagi lama diorang bertindak, lagi lambat diorang bertindak, lagilah peluang dia untuk ke dalam tu lebih cerah. So kita tak ada pilihan, kita kena hentikan kerajaan yang zalim ni dengan menarik balik kuasa. Semua. Dengan menarik balik sokongan lah, baru dia orang hilang kuasa. Kalau tidak memang payah. Okey, ada lagi. Okey Dok, selain daripada untuk menurunkan kerajaan sedia ada ni Dok. Ya. Selain daripada kaedah politik, bolehkah kita melalui satu referendum rakyat kepada Yang Pertuan Agong tu? Jangan masing-masing. Kalau Agong dan Raja-Raja Melayu nak selamatkan rakyat Malaysia, mereka lebih daripada tahu apa yang berlaku hari ini dalam negara kita. Mereka boleh buat keputusan tanpa perlu kita hantar referendum. Sebab mereka ni, hidup mereka ni, mereka mendengar keluh kesah Denyut Nadi Rakyat. Itulah gunanya pemerintah. Kan? Kalau mereka dah tak menjalankan tugas ni, mereka tak akan dapatlah maklumat ni. Tapi kita tahu bahawa ke bawah dulu tuanku dan Raja-Raja Melayu ni, mereka sentiasa mengikuti perkembangan semasa, isu semasa. Apa yang orang cakap dekat internet, kat Facebook, Tengok. Twitter, mereka tengok, mereka monitor. Okey. Okey Datuk, dalam proses kebankrapan ni kan, Ya. kita dah nampak berlakunya salah laku terhadap tindakan membangkrupkan Datuk Seri Najib. Okey, fine. Adakah kita boleh memfailkan satu bantahan ke atau menyaman lembaga hasil ke berkenaan ini? Tunggu kita ada kuasa. Sekarang tak boleh buat Datuk, kalau maksudnya. Kita dah nampak Kita dapat je kuasa, kita akan tutup semua pintu keluar negara daripada Sabin ni keluar. Itu janji saya. Kita pastikan diorang ni dihadapkan ke muka pengadilan. Tak boleh bagi cat. Dia tak ada langsung rasa belas simpati. Kan? Kita dah lah susah. Hilang kerja, kena buang dengan Lee Muat Eng. Kan? Datuk Najib dah kena dakwa, dah jatuh hukum 12 tahun penjara, kena 210 juta. Macam-macam. Mereka langsung tak ada rasa simpati, langsung tak ada rasa bahawa apa yang dia buat ni zalim. Orang tak ada hati perut ni, kita pun tak boleh nak ada hati perut menyelamatkan tengkuk mereka. Kita kena pastikan mereka ni dihadapkan untuk pengadilan. Okey. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.